Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Okey, pada pertemuan yang lepas kita membincangkan tentang i'tidal. Dan yang last sekali kita bincang tentang kunut secara lebih detail. Kunut sama ada kunut subuh, kunut witir, kunut nazilah. Pada kali ini kita akan masuk kepada rukun yang ketujuh, iaitu sujud dengan tamakninah. Apa maksud sujud dengan tamakninah? Sujud bermaksud bersentuh sebahagian daripada dahi ke tempat sujud dengan memberatkan sedikit, iaitu dengan menekan dahi itu, menekan kepala di tempat sujud. Itu makna sujud. Sujud tu macam mana? Iaitu apabila dahi kena pada tempat sujud. Kena atas lantai, atas bumi. Okey. Kena itu bukan semata-mata kena. Bukan tersentuh. Tak. Dia dalam keadaan tekan sikit. Itu maksud sujud. Kalau dahi tak kena pada lantai, orang tak panggil sujud. Itu bukan sujud. Sujud mesti kena pada lantai. Okey. Anggota lain kat mana? Itu dalam syarat-syarat nanti. Tapi apa maksud sujud? Sujud tu dahi bersentuh dengan lantai. Yang penting dahi. Kalau tangan kita tak sentuh pun, kita angkat tangan kita pegang apa? Contoh masa sujud tu, tangan kita pegang peha. Masih dinamakan sujud. Sebab maksud sujud ialah sentuh dahi. Tetapi sujud macam tu tidak sah sebab dia ada syarat lagi. Yang kita nak cerita ni, apa itu sujud? Sujud maksudnya dahi kena lantai. Itu makna sujud. Baik. Anggota lain, itu dah masuk dalam syarat sah. Asal sebenar sujud ialah dahi. Kalau dahi tak kena, itu bukan sujud. Okey. Habis itu. Tamakninah, sujud dengan tamakninah. Tamakninah tu apa? Berhenti selepas bergerak. Maknanya dia sujud tu ada masa bertenang, dia tak gerak apa-apa. Masa dahi duduk atas lantai tu ada masa yang dia tak gerak mana-mana anggota. Tenang, senyap. Sekurang-kurangnya kadar masa menyebut subhanallah. Ini kadar masa, bukan maksud dia sebut subhanallah. Bukan bermaksud dia kata subhana rabbil a'la wa bihamdi, bukan. Tamakninah ni maksudnya dia sujud dalam keadaan dahi menyentuh lantai, tak ada mana-mana anggota bergerak, dalam tempoh paling kurang subhanallah ataupun lebih kurang 2 saat lah kot. Macam tu. Dia tak sebut apa-apa, itu cerita lain. Sebab subhana rabbil a'la itu sunat. Maksud kalau dia tak sebut apa-apa, dia letak je dahi itu dengan syarat dia tengah sebut syarat dia, maka sah lah walaupun tak sebut subhana rabbil a'la. Sebab subhana rabbil a'la tu adalah sunat. Okay. Itu maksud sujud dan tamakninah. Okey, jelas Jelas. Anggota sujud. Jadi nak sujud dia ada anggota dia. Memanglah sujud tu dengan apabila dahi kena lantai, tetapi ada anggota sujud kita panggil. Okey. Iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara bi yadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang anggota. 7 anggota sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Dengan dahi.
sambil baginda menunjukkan tangannya ke bahagian atas hidungnya. Okey, Nabi beri isyarat atas pada hidung. Nabi tunjuk bukan macam inilah. 2 tangan, 2 lutut dan hujung kedua-dua belah kaki. Hujung tu apa? Jari lah. Ibu jari saya. Jari-jari itulah hujung. Okey. Jadi itu dia anggota-anggota sujud. Jadi makna nak sujud ni 7 anggota tu mesti berada di tempat sujud. Guna 7 anggota ni. Ustaz, Ya. kiranya kalau macam kecuali solat yang orang yang tidak berupaya kan Ustaz kan yang tak yang Yang tu lain cerita. Orang yang tak mampu tak apalah buat isyarat. baik. Itu tajuk lain. Ada satu tajuk saya prepare dan PowerPoint banyak jugalah, iaitu solat orang yang uzur lah. Tapi kita yang ni je kan, tak masuk yang tajuk tu. Nak masuk juga? Macam mana Syakir, nak masuk juga ke tajuk tu? Boleh Ustaz, boleh masuk. Tajuk kau nak tak tu sampai akhir tahun ni lah. Selepas apa? Yang Boleh. Mana berterusan berjalan lah, bukan 5 sesi, bukan 10 sesi lah. Mungkin 20 sesi ya. InsyaAllah Ustaz. Betul. Okey. Syarat sah sujud. Apa syarat sah sujud? Untuk kita sujudnya. Yang pertama, hendaklah sujud dengan 7 anggota badan. 7 anggota tu mesti kena pada lantai. Itu maksudnya. Ketika sujud. 7 anggota. Apa dia? Dahi. 2 tangan, dahi 1, 2 tangan jadi 3, 2 tapak tangan jadi 3. Lepas tu 2 lutut jadi 5. 2 ujung kaki jadi 7 lah. Jadi 7 anggota tu. Yang kedua, dahi hendaklah terbuka. Dahi terbuka? Dahi hendaklah terbuka. Yang lain tak apa tertutup. Yang lain tak apa. Kita nak sembahyang pakai sarung tangan. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kita nak pakai stoken? Boleh. Yang lain tak apa tertutup. Lutut lagi lah kena tutup. Jangan pula kita tebuk lubang seluar kat lutut tu nak suruh kena tempat sujud. Okey. Yang lain tak apa tertutup, tapi dahi hendaklah terbuka. Tapi bukan disyaratkan terbuka semua. Mana kita kata dahi? Dahi yang kawasan ni. Yang apabila ni yang depan ni, yang sini bukan dahi dah ni. Ni sini bukan dah ni. Ni yang ujung ni, yang tengah ni, inilah dahi. Tapi bukan disyaratkan semua dahi kena. Sekurang-kurangnya 1/3 dahi. Okey, sekurang 1/3 dahi. Kalau sekiranya orang tu dia rambut dia panjang tak pakai kopiah, dia sujud atas rambut dia. Tapi rambut dia tu tak sikit tak tertutup dahi dia. Mungkin rambut dia 5-6 urat, tu dia pun sujud atas rambut dia. Sedangkan dahi dia tu banyak kena pada tempat sujud. Itu tak ada masalah. Sebab ada juga orang kata kalau rambut ada sorak pun batal. Mana ada batal? Dia sekurang-kurangnya 1/3. Okey. Begitu juga kalau sekiranya orang tu pakai apa? Pakai songkok. Bukan songkok. Dah orang pakai macam nak mencuri tu. Kemudian dia tebuk bulat sini. Pada kat dahi tu dia tebuk bulat. Kalau sembahyang sah. Macam topeng tu Ustaz nah. Pakai topeng. Macam ninja Ustaz. Topeng ninja ke apa. Yang tu sah. Ustaz, maknanya kalau dahi saja, hidung tu tak perlu lah. Kalau hidung tu tak wajib. Dalam mazhab kita hidung sunat. Okey, faham. Okey. Itu nombor 2. Nombor 3, kepala ditekankan sedikit.
Yang ketiga, kepala ditekankan sedikit. Kalau tak tekan, makna dia hanya sentuh. Kena je. Itu tak sah sujud. Okey? Tak sah sujud. Kalau kepala kena je. Dia tak boleh kena, dia kena tekan. Tekan. Apa maksudnya? Kalau kita letak kapas, kalau kita letak kapas atau kabur ke, kita letak dahi kita tu, kapas tu bergerak ke bawah. Itu makna ada tekanan lah tu. Dia penyek kan Ustaz? Dia penyek. Itu syarat sah dia. Kalau hanya menyentuh, mana kita tahan dengan dua tapak tangan kita tahan sehingga dia hanya sentuh je. Itu tidak sah. Macam rasa ala-ala konon-konon geli lah. Tak boleh, kita kena Macam geli lah, takut tu. Tak boleh. Yang keempat, tidak ada tujuan lain ketika sujud. Bukan ada tujuan lain. Kalau ada tujuan lain ketika sujud tu, tak sah sujud tu. Dia kena sujud semula. Contoh macam ni. Contohnya katakanlah dia duduk antara dua sujud. Okey, dia tengah duduk antara dua sujud tu, tiba-tiba anak dia tendang bola. Straight dengan dahi dia. Dia pun tunduk. Tunduk, dia kata dah tunduk, sujud terus lah. Tak sah. Sebab dia tunduk tadi tu bukan tujuan sujud. Okey, bukan tujuan sujud. Dia nak elok bola. Okey. Kalau dia sujud macam tu, tak ada niat, dia kena bangkit semula, sujud semula. Sujud balik. Sujud balik. Itu tak dikira sujud lebih. Sebab yang tadi dia tak sengaja. Okey. Jelas Jelas. Okey, tidak sujud. Yang kelima, tidak sujud di atas sesuatu ataupun suatu tu maksud biasa kain lah, yang bergerak mengikut pergerakan orang yang bersolat. Contoh yang bergerak, mana kita bangun dia akan bergerak naik. Kita turun dia akan turun ke bawah. Yang tu kalau kita sujud atas dia, sebab dia bergerak ikut badan kita, maka sujud itu tidak sah. Kalau benda tu duduk atas lantai tak bergerak macam sejadah, itu tak ada masalah. Sejadah tak ada masalah. Okey. Jadi yang ada masalah contoh sujud atas apa? Yang bergerak sama kita, sujud atas kopiah. Kopiah pakai macam ni. Okey. Dia pun sujud. Sujud confirm. Dahi dia tak kena. Yang kena kopiah. Maka itu tidak sah. Kopiah ke songkok ke kain telekung ke. Kain telekung pun sama. Kain telekung sendiri pun tak boleh Ustaz. Apa dia? Kain telekung sendiri. Kain telekung sendiri tak boleh. Kalau kita dah sujud atas kain telekung tu, tarik. Okey, kita tarik. Kalau kita teruskan juga, tidak sah. Okey, faham. Okey. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Okey Ustaz, sebabnya kita tengok kebanyakan student kita dekat masjid kita tu, student-student ni, dia selalunya dia akan buat tudung dia tu yang berjuntai tu alas untuk sujud dia. Maknanya tidak sah lah tu Ustaz. Macam mana? Okey, tudung yang berjuntai tu bergerak tak ikut badan dia? Bergerak Ustaz sebab tudung tu dia pakai. Dia pakai dan dia naik, tudung pun naik. Ya saya betul. Maka yang tu tidak sah. Ada okey. saya. Kalau tudung yang dipakai tu, contoh saya pakai tudung, bila nak semayang saya pakai telekung. Tudung yang dipakai tadi letak buat sejadah, yang itu dibolehkan ke Ustaz? Itu tak apa. Okey, maknanya dia duduk di situ saja tidak bergerak. Sebab tudung tu tak bergerak ikut pergerakan kita. Tapi kan Ustaz, macam mana kita nak tegur student kita tu Ustaz? Yolah Kak Tan, kita nak tegur pun sebab salah ya. Masalah juga ni Ustaz. Ya, betul. Okey. Boleh begini, kalau sekiranya contohnya orang lelaki dia pakai serban panjang. Dia pakai serban, kain serban dia besar dan panjang sampai ke bawah. Maknanya kalau dia naik ke atas berdiri, kain serban dia masih duduk atas lantai.
Nampak tak gambaran tu? Okey, nampak. Okey. Nampak Ustaz? Mana kalau dia sujud atas kain tu apa tu, itu tak apa. Sebab dia tak bergerak ikut badan. Okey. Walaupun dia pakai. Mana sorban yang panjang sangat. Sampai ujung tu sampai duduk atas lantai. Apabila dia bangun pun yang ujung tu tetap atas lantai. Oh, tu kalau itu tak apa lah Ustaz lah. Yang tu tak apa. Sebab dia statik macam tu, dia tak gerak. Dia duduk macam walaupun dia pakai. Ah. Yang tak boleh yang ikut pergerakan kita. Kita turun, dia jatuh atas lantai. Kita naik, dia pun naik sama. Yang tu tak boleh. Faham. Jelas kan? Jelas. Tapi jarang juga kita nampak macam tu Ustaz lah. Kalau lelaki kita... Kalau kita kata kalau. Oh, okey. Kalau dia sorban dia besar sangat. Tapi lepas tu orang yang pakai kopiah, pakai songkok kena jagalah. Janganlah ke bawah sangat. Macam tu. Ada juga jenis ke bawah sangat. Sujud atas tu. Itu batal lah. Selalunya songkok. Yang berjuntai panjang tu Maulana saja Ustaz. Yang dimaksudkan tidak sah ialah tidak sah sujud, bukan tidak sah solat. Kena faham baik antara dua tu. Baik. Apa maksud tidak sah sujud? Sujud itu tak sah. Dia kena sujud semula. Mana apabila dia pakai macam ni, dia pun sujud. Okey. Jadi sujud tu tak sah. Dia kena angkat. Angkat tu, sujud lagi. Gitu. Sujud dia ketika tu sah. Tapi kalau dia berterusan macam tu, baru solat itu batal. Boleh beza tak antara dua tu? Dapat. Ustaz, mana kalau dia tak ada usaha nak betulkan balik, tak salah. Kalau dia tak betulkan balik, tak sah lah. Kalau tak sah tu, masa tak sah solat. Tapi kalau dia betulkan balik, mana sah sujud dia, dan sah solat lah. Jelas ke tak ni? Untuk saya jelas Ustaz. Ada soalan dekat chatbot Ustaz. Dekat mana? Bacalah, saya tak nampak. Apa soalannya? Dr. Syakir. Kalau rambut panjang lelaki, boleh ke diikat rambut untuk elak dari rambut jatuh walaupun pakai songkok? Nak ikat tak ada apa, tak membatalkan ikat rambut. Ustaz. Ya. Katalah saya pakai kain telekung, tapi kain telekung satu tu saya tu memang panjang dengan tujuan dia boleh jugalah jadi macam sejadah lah. Saya naik ke atas, kain yang sebahagian daripada telekung saya tu tak ikutlah saya naik, dia masih kat lantai, dia tak bergerak. Boleh ke? Kalau yang ujung tu tak bergerak, kita boleh sujudlah atas yang ujung tu. Tak batal lah. Kalau dia terlalu panjang. Okey. Terima kasih. Okey, jelas nak pindah ni. Ustaz, ada soalan Ustaz. Okay. Ustaz, kalau kita bayangkan contoh kalau macam saya nak sujud, bila dah sujud tu tiba-tiba alamak posisi tu tak berapa selesa. Lepas tu saya bangun, bukan bangun, saya angkat dongak sikit kepala, lepas tu sujud lagi sekali. Nanti kita akan bincangkan lepas ni. Okey. Yang apa yang dimaksudkan dengan sujud dua kali. Sujud dia lebih sujud. Okay. Nanti kita akan bincangkan. Okey, itu syarat sah sujud, itu yang nombor 5. Yang nombor 6, hendaklah ada tamakninah ketika sujud. Sebab sujud dan tamakninah kan? Hendaklah ada tamakninah ketika sujud. Makna sujud tu jangan macam patuk ayam. Kan ayam patuk makanan macam mana? Tu. Kaktus. Kalau macam itu tidak sah sujud. Dia kena ada tamakninah. Sekurang-kurangnya kadar subhanallah. Sekurang-kurangnya. Walaupun dia tak baca apa-apa. Jelas Jelas. Cara sujud. Cara sujud.
Cara sujud yang pertama, ketika sujud wajib ke semua 7 anggota diletak di atas, yang kita sebut diletakkan di atas lantai. Itu cara sujud. 7 tu kena berada atas lantai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, memadai meletakkan sebahagian dahi, lutut dan tapak tangan di atas lantai. Okey. Dahi tak semestinya penuh. Sebahagian je. Lutut pun macam tu. Okey, lutut pun sebahagian lutut, tapi nak kawal nak jadi sebahagian lutut tu payahlah kan, kita duk bergantung kat lutut. Dan tapak tangan di atas lantai, sebahagian daripada tapak tangan. Maksud walaupun dia tak duduk atas lantai tak penuh, contoh dia buat macam ni sikit. Kembung sikit. Mana tengah ni tak kena. Itu pun masih sah. Okay. Nampak tak? Itu pun masih sah. Tapi kalau dia buat macam ni, tak sah lah. Jari je, ujung-ujung jari je. Nampak tak? Dia buat macam ni. Itu bukan tapak tangan tu. Itu ujung jari. Itu tak sah. Mana kalau masih macam ni, dia tak kena penuh, dikembung sikit macam ni. Jadi itu masih sah sebab dia kira tapak tangan lagi. Tapi janganlah buat macam tu. Nak cerita dari segi hukum. Jelas Jelas. Okey. Nombor 3. Memadai meletakkan sebahagian dari perut-perut anak jari kaki sekurang-kurangnya sebatang anak jari setiap kaki. Okey, cara sujud yang sempurna ialah jari-jari kaki kita tu menghadap kiblat. Makna perut anak jari tu duduk atas lantai. Itu wajib. Paling kurang setiap satu, ini untuk orang yang mampu, setiap kaki mesti sekurang-kurangnya 1 jari kena menghadap kiblat. Sebaik-baiknya semua anak jari ataupun 4 jari lah yang biasa. Jari kecil tu mungkin tak dapat nak dibengkokkan. Tapi jari yang 4 lagi tu boleh dibengkokkan, menghadap kiblat. Itu paling sempurna. Sekurang-kurangnya 1 anak jari kena menghadap kiblat. Maknanya perut anak jari tu duduk atas lantai. Kalau tidak ada sebatang pun, maka sujud itu tidak sah. Jelas tak? Jelas. Sebab ada orang dia tak menghadapkan jari-jari dia ke arah kiblat. Dia macam ni je dia letak. Tak ada bengkok langsung. Ataupun dia buat ke belakang. Anak jari dia menghadap ke belakang. Itu sujud yang tidak sah. Kalau dia tak betulkan, kalau dia buat macam tu, dia boleh betulkan balik. Tak apa. Tapi kalau tak betulkan, itu sembahyang jadi batal lah. Jelas tak? Jelas. Okey. Peringatan. Jika seorang itu sujud di atas belakang tangan. Orang sujud gini. Dia sujud gini. Belakang tangan. Atau belakang tangan atau belakang anak-anak jari kakinya. Maknanya sepatutnya dia bengkok jari kaki itu menghadap kiblat. Dia membelakangkan kiblat. Dia bengkok ke belakang. Atas kuku. Maka tidak sah sujudnya. Jadi kena berhati-hati. Sebab kadang-kadang kita tengok ada juga orang tak nak bengkokkan jari ni. Dia ujung jari dia tegak atas lantai. Dia tak bengkokkan. Yang tu sujud yang tidak sah. Kalau tidak dibetulkan, sembahyang pun tak sah. Jelas takat ni? Jelas. Jelas Ustaz, cuma nak tanya boleh tak Ustaz? Tanyalah. Ustaz,
kalau kita nak sujud tu, mana yang kita dahulukan sama? Ada lutut kita ke dulu ataupun tangan Itu kita lepas dahulu? Lepas ni. Okey Ustaz, sorry. Lepas ni. Okey, ni gambaran sujud. Perut kaki, lutut, dahi, siku. Okey, itu gambaran sujud. Okey, sini punggung kena tinggi. Perut jari kaki ditekan ke lantai menghadap kiblat. Lutut di lantai, dahi dan tapak tangan pastikan di lantai. Siku dan perut direnggangkan. Ini untuk orang lelaki lah ya. Orang perempuan dirapatkan dalam mazhab kita. Dirapatkan ke rusuk orang perempuan. Okay. Orang lelaki dia kena renggangkan. Okey. Jelas ya? Jelas. Sifat sujud yang dilarang. Sujud seperti anjing. Itu apa dia? Siku duduk atas lantai. Nampak tak macam anjing tu? Itu ada dalam hadis. Rasulullah melarang sujud macam anjing. Jadi kita pun buat gambar buah anjing dulu. Biar nampak. Ada tak orang sujud macam tu? Pernah tengok tak orang sujud macam tu? Ada Ustaz. Itulah sujud anjing. Sujud tu sah tak? Sah, tetapi dilarang. Kalau international student kita memang disujud macam itu Ustaz. Itu salah lah. Memang hadis jelas melarang sujud macam tu. Tak ada mazhab yang kata boleh. Okay. Masuk sunat-sunat. Dia yang tanya tadi tu. Ketika hendak turun sujud, diletakkan terlebih dahulu dua lutut. Kemudian dua tapak tangan, kemudian dahi dan hidung. Itu masa nak turun sujud. Mula-mula lutut dulu. Kemudian dua tapak tangan. Kemudian dahi dan hidung. Ini kita ini masalah khilaf ni. Kalau siapa pernah ikut yang saya buat khilaf dalam solat baru ni 2 minggu lepas. Anjuran siapa? Anjuran Masjid UAE ke mana tak? Masjid UAE kot. Okey, saya bincang berapa jam lah, 3 jam tentang khilaf dalam solat. Antaranya ialah nak turun sujud mana dulu. Mazhab kita kata turun mula-mula lutut dulu. Lepas lutut, dua tangan, lepas tu kemudian dahi dan hidung. Itu mazhab kita. Ada mazhab yang turun tangan dulu. Kemudian lutut, baru dahi dengan hidung. Ada mazhab macam tu. Okey. Boleh jadi mazhab kita yang ni dulu. Tetapi kadang-kadang kita kena ikut mazhab lain juga. Contohnya kalau kita kat lutut kita tu ada bisul. Cuba turun lutut dulu tengok. Terkena tu bukan subhanallah. Aduh bunyi. Bukan subhanallah dah. Okay. Jadi ketika itu kita kena turun tangan dulu. Turun lutut dulu lah. Jadi tengok keperluan kita lah. Asalnya kalau mazhab kita kena turun lutut dululah. Betul. Okey. Kita hendak turun sujud, lebih dahulu dua lutut, kemudian dua tapak tangan, kemudian dahi dan hidung.
Yang kedua, menghadapkan anak-anak jari tangan ke arah kiblat dalam keadaan rapat. Okay, itu sunat. Ketika kita sujud tu, sunat jari tangan kita ni, okey, jari tangan tu rapat menghadap kiblat. Jadi dia berlainan dengan rokok. Rokok kita kena buka, sujud kena rapatkan. Menghadapkan anak-anak jari tangan ke arah kiblat dalam keadaan rapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghadapkan anak-anak jari ke arah kiblat. Dah masuk dah tadi kan? Menghadapkan anak jari dalam keadaan rapat. Sepatut masuk sekali je. Okay. Membaca tasbih 3 kali ketika sujud. Okey. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala pujian ke atasnya. Sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurang sempurna lah maksudnya. Bukan sekurang 3 kali. Maksud kalau tak cukup 3 kali tak sah. Bukan. Tak baca apa pun tak sah. Tak baca apa pun sah. Pasal apa? Pasal dia sunat. Dia sujud saja. Tak baca apa-apa pun sah. Tapi untuk dapat pahala, bacalah subhana rabbil a'la wa bihamdih. Paling sempurna, yang paling kurang. Sempurna yang paling kurang 3 kali. Boleh tambah ada 5 kali, 7 kali, 9 kali. Sampai 9 je. Okey, jadi jangan berhenti kat 3 je. Kalau sekiranya kita ikut imam tu lama sujud. Jangan subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih, subhana rabbil a'la wa bihamdih. Kita pun tunggulah. Bahal imam ni tak angkat lagi kepala. Bukan macam tu. Teruskan baca sehingga dia angkat kepala. Dia duduk antara 2 sujud dan sebagainya. Okey? Tapi kena ni lah, sujud tu kena tahulah makna ni. Sujud dah berpuluh-puluh tahun. Makna pun tak tahu. Sujud tu kita kata Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sebab apa maha tinggi? Sebab kita ni maha rendah. Macam mana rendah tu, dahi duduk kat lantai tu, tempat kita pijak tu. Jadi sesuai lah kata subhana rabbil a'la. Okey. Dalam sembahyang, sujudlah antara tempat yang paling penting. Sujud antara tempat yang paling penting. Kenapa? Itulah yang menunjukkan kehambaan kita pada Allah SWT. Kita rendahkan, kita letakkan bahagian yang paling mulia kat badan kita ni di tempat kita pijak. Hak mana paling mulia badan kat kita? Muka lah. Muka lah tempat paling mulia bagi kita. Pasal apa? Muka lah kita jaga. Yang lain tak jaga sangat. Yang orang ubuh apa ni untuk memutihkan, menggebukan, melicinkan apa semua tu kat muka. Ya ke tak? Habis orang perempuan kan. Buat alat solek. Maknanya untuk biasa untuk muka lah. Kalau buat alat solek untuk apa ni memutihkan, menggebukan belakang, orang tak beli. Okey, jadi laku tu pasal muka lah tempat paling mulia. Orang nampak comel tak comel, tengok muka. Tiba-tiba muka yang handsome, yang comel ni letak tempat pijak. Itu menunjukkan bahawa memang kita ni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Sambungan. Memperbanyakkan doa ketika sujud. Memperbanyakkan doa ketika sujud. Sebab Nabi kata banyakkan doa ketika sujud. Dan sujud ni antara tempat yang dimustajabkan doa. Okey, jadi kalau kita sembahyang boleh berdoa. Apa-apa doa lah.
Okey, doa dalam bahasa Arab lah, kalau bahasa Melayu kena dalam hati. Kalau dia sakit, subhanallah ala bihamdi, Allahumma shfini contohnya. Itu boleh. Ya Allah, sembuhkanlah aku, ya Allah. Tapi jangan kata bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu, dah hati. Ketika sujud tu, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ni sakit, ya Allah, sembuhkanlah aku. Itu antara tempat-tempat yang mustajab doa ketika sujud. Okey. Bagi lelaki, sunat merenggangkan 2 lutut dan 2 tapak kaki. Okey, ini timbul masalah khilaf ni. Sebab orang duk kata masa sujud tapak kaki tu kena rapat. Kita selama ni kita buat tapak kaki 2 tu kita renggang, tak rapat antara satu sama lain. Okey, untuk pengetahuan ya, mazhab 4 kata, 4 mazhab kata tapak kaki direnggangkan. Yang kata tapak kaki dirapatkan ini baru. Ini baru. Ulama-ulama Saudi, itu dia orang lebih ada dalil dia, bukan kata-kata salah tak. Tapi saya lebih rasa tenang dengan imam-imam yang dulu. Mereka juga pakar-pakar hadis. Tapi pendapat yang kita tengok 4 mazhab tu renggang, semua kata renggang antara 2 tapak kaki. Ini untuk lelaki merenggangkan perut dari peha dan siku dari rusuk. Mana kita orang lelaki kita renggang belaka. Kaki anda tangan kita renggang daripada perut. Peha pun renggang, maknanya tangan tak menempel dekat rusuk. Buka kan. Begitu juga perut dengan peha renggang. Siku dari rusuk renggang. Bagi perempuan pula sunat ketika sujud dan keadaan sebaliknya, iaitu rapatkan. Okey, tangan lengan tu rapatkan pada rusuk. Perut dengan peha tu dirapatkan, tak renggang. Dan merapatkan kedua-dua kaki. Ini orang perempuan. Dalam mazhab kita, orang perempuan dia sujud dia kaki rapat. Orang lelaki kaki buka. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang mazhab kita kata yang bukan tak ada yang rapat boleh. Itu untuk perempuan. Sebab orang perempuan ni dia sunat rapat-rapat belaka. Jelas? Jelas, Ustaz. Okay. Dr. Syakir, kalau sujud tapak kaki 2 tu renggang ke rapat? Rasanya renggang. Renggang Sebab dari segi normal ni dia renggang tahu. Sebab kita berdiri, apabila kita berdiri, kita rokok dan kadang masih renggang. Kita sujud, kita tak alih kaki kita straight macam tu juga. Dia automatik lah saya. Kita tak alih lah macam tu lah. Itu asalnya macam tu lah. Tapi kita tak katalah orang yang kata rapat itu salah. Sebab ada orang dia mengatakan bahawa yang rapat itu yang sebenar. Yang tak rapat itu kurang tepat, dia kata. Itu pendapat dia. Tapi saya tak sanggup nak katakan 4 mazhab tu tak tepat. Okey, yang penting nak buat tu pun boleh, nak buat ni pun boleh. Nak rapat silakan, nak buka silakan. Jangan bergaduh. Dua-dua sah belaka. Boleh Boleh. Kemudian yang seterusnya sunat takbir intiqalat, iaitu membaca Allahu Akbar ketika bangun dari sujud untuk duduk antara 2 sujud. Ketika nak bangun tu daripada sujud, bukan dah duduk antara 2 sujud dah baru Allahu Akbar.
Masa kita angkat kepala tu, Allahu Akbar. Akbar tu bila? Masa dah duduk antara sujud tu baru akbar. Masa kita naik tu, Allahu Akbar. Akbar tu masa dah. Macam tu. Bukan duduk dah antara sujud, Allahu Akbar. Bukan macam tu. Okey. Takbir intiqal ni kita bicara tentang sunat ya. Maknanya kalau duduk, kalau kita tak kata Allah Akbar pun masih sah. Jelas tak ni? Jelas. Okey. Beberapa persoalan. Yang pertama, sujud pada dahi yang terhalang ataupun ada lapik. Dan masyarakat dia panggil ha'il. Tadi kita dah terangkan sedikit. Yang pertama, pakaian yang turut bergerak dengan perbuatannya sendiri. Pakaian yang dia pakai, kalau dia bangun, pakaian pun naik, dia turun, pakaian pun turun. Jadi kalau sekiranya dalam keadaannya begini, maka sujud itu tidak sah. Okey, dia kena buang. Mana kalau dah sujud tu atas tu ni, tapi kalau orang tu tak belajar, dia terus je sujud. Itu masalah dia. Tapi kalau misalnya dia tersujud atas tu, dia sedar, maka dia boleh angkat kepala sikit, dia tarik tu, dia sujud. Itu jadi sujud dia akan jadi sah balik dan sembahyang dia sah. Kalau dia terus sujud macam tu, sujud batal, maka sembahyang pun batal. Yang kedua, pakaian yang tidak bergerak dengan perbuatannya sendiri. Pakaian tu dia pakai. Okey, macam saya sebutkan tadi, contohnya ialah serban yang sangat panjang. Ekor serban tu panjang sangat sampai mencecah lantai, duduk atas lantai, dia bergerak pun serban tu masih duduk atas lantai. Dia berdiri pun serban atas lantai. Ekor serban dia tu panjang sangat. Maka kalau dia sujud atas ekor serban dia itu sah. Sebab dia tidak bergerak dengan perbuatannya sendiri. Itu satu masalah. Masalah kedua, lapik yang tidak bersambung dengannya dan tidak ditanggung olehnya. Ada lapik tapi dia bukan dia pakai. Bukan ditanggung. Contohnya, sujud di atas tangan orang lain, sah ke tak sah? Sujud atas tangan orang. Sah. Entah macam mana orang tu sebelah dia sujud, dia lebih dia buat ke arah kita. Kita pun memang itulah tempat sujud kita. Kita pun sujud atas tangan dia. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Sah. Sah. Kau sujud atas tangan kita? Tak. Tak sah. Sujud atas tangan orang boleh? Sujud di atas hujung baju atau hujung serban orang lain. Serban orang lain tu dia bergerak. Dia bergerak ikut pergerakan dia. Cuma entah macam mana masa dia nak sujud tu, kain serban dia, hujung serban dia tu terhampar depan kita. Dia tu bergerak. Dia bangun, serban tu bangun. Tapi sebab dia terhampar dekat dengan tempat sujud kita, kita pun sujud atas serban dia. Sah ke tak sah? Sah. Itu sah. Yang tak sah serban dia. Begitu juga orang perempuan, dia sujud atas telekung orang lain. Okey. Orang tu telekung dia besar sikit. Masa dia turun sujud tu, terhampar depan dia. Dia pun sujud atas kain telekung kawan tu. Sah. Sujud di atas tongkat ataupun sapu tangan yang ada di tangannya. Dia bawa sapu tangan. Bukan dia pakai, dia bawa sapu tangan. Kepuklah ada ingus ke apa ke. Okey. Lalu masa dia sujud, tiba-tiba masa dia sujud tu dia ambil sapu tangan dia buat hamparan. Sapu tangan dia naik sekali tadi. Dia pun sujud sapu tangan tu. Apabila dia nak naik balik, dia pun ambil sapu tangan tu, naik pegang kat tangan. Masa sujud dia
Itu. Yang tu sah ke tak sah? Macam tak sah je Ustaz. Yang tu sah juga. Oh sah. Okey. Sah juga. Sujud di atas tongkat atau sapu tangan yang ada di tangannya. Yang keempat, sujud atas sehelai daun. Dan kemudian melekat pada dahinya. Dia semayang atas padang. Okey. Banyak daun-daun. Dia pun sujud atas daun. Sah ke tak sah sujud dia? Sah. Sah. Pas dia sujud tu, dia bangkit. Daun tu melekat kat dahi dia. Dia tak buang. Dia pun sujud sekali lagi. Sujud kedua tu dengan daun yang masih melekat kat dahi dia. Sah ke tak sah? Tak. Yang tu tak sah. Yang tu tak sah. Dia kena buang daun tu. Sebab daun tu melekat. Okay. Dia buang daun tu, dia letak balik tempat sujud tu. Kemudian dia sujud atas daun tu. Sah tak sah? Sah. Sah juga. Okay, tapi kalau dia sujud straight macam tu, itu tidak sah. Sebab daun tu ikut pergerakan dia. Jelas tak jelas? Jelas. Yang ketiga, mengangkat dahi ketika sujud. Ini masalah berlaku. Ini banyak juga berlaku. Angkat dahi ketika sujud. Okey. Sujud pertama sebelum duduk antara dua sujud. Dia sujud terasa ada batu. Dia pun terangkat. Ada batu kecil contohnya. Maka dia pun angkatkan dahi dia. Okay, itu satu. Itu maksudnya akad. Jadi dia pun sujud sekali lagi. Sah ke tak sah kalau macam tu? Jadi dia sujud atas batu kecil tu terasalah sikit kan. Tapi dahi dia tetap kena. Cuma apabila kena tu dia pun dia macam accidentally ternaik atas. Angkatlah untuk sujud tempat lain pula. Okey. Apa hukum? Dia ada dua keadaan. Satu, mengangkat dahi sebelum adanya tamakninah. Mengangkat dahi sebelum adanya tamakninah. Yang kedua, mengangkat dahi setelah adanya tamakninah. Okey. Keadaan pertama, dia sujud terasa ada batu macam patut ayam tu. Batu, dia angkat. Mana sebelum sempat subhanallah. Nampak tak gambaran ni? Okey. Kalau macam tu, dia pun sujud sekali lagi, sujudnya sah. Itu dikira sekali. Tapi kalau sekiranya dia dah duduk, dia sujud tu kena atas batu kecil. Okey. Dan dia dah ada qada tamakninah, dia duduk dah 2 saat tu dah ada dah. Kemudian dia pun dekat kepala nak sujud tempat lain, yang itu tidak sah sujud. Itu dikira tambah sujud. Jelas tak jelas? Jelas. Okey. Jadi fahamlah kita di mana yang dimaksudkan sujud 2 kali yang tak boleh tu. Maka dahi ketika sujud tak boleh tu bila? Kalau dah ada tamakninah tak boleh angkat lagi. Kalau kita angkat sujud sekali lagi, itu dikatakan tambah sujud. Itu hanya kepada anggota dahi saja ya. Kalau tangan tak apa. Okey, tengah sujud tu gatal dekat paha. Nyamuk mari gigit. Kita pun tengah sujud ni, garulah sikit, letak balik. Itu tak apa. Okey. Ni dahi saja. Dahi sahaja. Jelas? Jelas. Okey. Seterusnya. Habis dah terlupa. Duduk antara dua sujud lah. Ustaz nak tanya dulu boleh Ustaz? Okey, boleh. Ustaz, okey, kadang-kadang kita nampak ada wanita-wanita, ibu-ibu yang ke surau, ke masjid ni, bila dia nak sujud tu, dia akan angkat, dia akan selak sikit telekung dia tu untuk meletakkan tangan dia tu direct ke sejadah tu. Dia macam mana tu Ustaz?
Tak apa. Okey. Sebab kan ada separuh tu kan dia cepat seng-seng, baru lepas tu baru dia letak tangan kedua belah tangan, dua tapak tangan tu Ustaz. Dia tak wajib dua tapak tangan tu kena sejadah. Ada sebilangan macam itu Ustaz. Yang tu kalau takut jadi pergerakan yang sia-sia. Itu yang dikhawatirkan. Pergerakan yang sia-sia. Jadi sepatutnya tak apalah dia sujud atas, dia letak tangan di atas telekung, letaklah. Itu yang biasa kita guna pakai yang kita belajar dulu Ustaz. Kita boleh sujud tu dengan kita tangan kita masih dalam telekung lah kita sujud tu Ustaz. Tapi ada di kalangan sekarang ni kalau pergi ke Masjid Surau tu akan ada juga 2-3 orang yang orang-orang macam ni dia akan buat macam tu Ustaz. Mungkin dia tak belajar kot. Ya mungkin Ustaz. Mungkin dia pakai fikir dengan tu je, dengan fikiran dia je. Okey Ustaz, terima kasih. Ustaz, kalau pergerakan yang sia-sia tu, contoh macam kita lelaki kita pakai kain pelikat. So kita daripada berdiri tegak kita nak sujud. So, dalam pergerakan nak sujud tu kita betulkan kita punya kain pelikat. Kan kita akan masukkan kita punya tengah-tengah ruang kiri dan kanan kaki tu kita macam masukkan ke dalam kan sebelum kita sujud. Itu pergerakan itu tak ada mengapa, itu tak mengapa. Itu bukannya satu ada tujuan tu. Supaya nanti kalau kita sujud taklah ada angin datang dia terbuka daripada belakang. Ya, kalau buka daripada belakang kan haru. Yo, betul. Lebih-lebih lagi spender tak pakai. Yo. Okey. Rukun ke-8 duduk antara dua sujud. Nak habis dah ni. Okey, ada soalan tak? Ini kita bawa minggu depan lah kot. Betul lah, sekali satu pertemuan sejam ni cuma satu rukun je yang kita dapat. Sebab kita buat detail. Ada soalan? Apa yang selalu ada masalah waktu sujud lah? Apa common mistake saja Ustaz kalau sujud ni? Tadi kita dah sebut dah common mistake dia tangan tak betul. Tangan tak betul. Duduk tangan buat macam anjing. Okey, apa lagi, jari kaki dia tidak menghadap kiblat. Tapi kalau kita sujud tu Ustaz, kita dapat rasalah sama ada kita punya punggung kita tu berada dekat atas ataupun macam dia terendah sikit. Benda tu kan. Kalau kita duduk sujud dengan cara yang betul, confirm punggung kat atas. Tak akan kepala lebih tinggi pada punggung. Confirm. The rest insyaAllah. MasyaAllah. Okey, sujud. Okey, tak ada apa, kita berhentilah setakat ni. Kalau tadi Ustaz cakap kalau kita doa digalakkan untuk baca doa ketika sujud, maknanya sujud tu ke semua sujud ataupun sujud yang terakhir Ustaz dah? Boleh mana-mana sujud. Boleh mana-mana sujud. Jangan silap faham duduk yang sujud yang terakhir sahaja. Mana-mana sujud pun boleh kita doa. Cuma yang jadi masalah kepada kita setengah-setengah orang yang solat berimam ni. Imam dah baca tahiyat akhir dah, dia masih juga sujud. Jumpa tak orang macam tu? Ada. Dengan alasan dia kata kan sunat berdoa. Dia kalau ikut imam, kena ikut imam. Imam dah naik, Allahu Akbar. Jangan sujud lagi, naik je lah. Kan wajib ikut imam. Kalau nak sujud lama untuk berdoa lama, silakan. Tapi sembahyang seorang-seorang lah. Bukan sembahyang berimam. Imam kena ikut imam. Ini imam nak beri salam baru dia naik. Jadi nak solat, nak sujud panjang kat akhir tu, sujud akhir tu panjang, silakan sembahyang seorang-seorang. Okey. Dah cukup. Kita berhenti setakat ni dulu pun ya. Apa yang baik daripada Allah SWT, kekurangan diri sendiri, apa qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.